Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi bin Hussein, pengurusi eksekutif Banglo IBS. Hari ini saya ingin sekali lagi berkongsi satu topik lain yang berkenaan dengan arkitek. Kenapa saya terpanggil nak berkongsi tentang pentingnya kita ada langkah-langkah tertentu untuk melantik arkitek bagi membina banglo di atas tanah sendiri. Ini berdasarkan kepada tuan-tuan, pengalaman saya sendiri lebih 23 tahun dalam industri yang terjumpa dengan kes-kes yang kadang-kadang kesian pun ada, dengan pelanggan-pelanggan yang sebenarnya tak tahu kepentingan untuk cara-cara untuk melantik arkitek. Jadi kesan dia pada hujungnya nanti pelanggan ini akan rugi disebabkan terpaksa membayar pada harga yang tinggi, ataupun banglo atau rumah yang diidam-idamkan tu tidak dapat diteruskan kerana masalah-masalah tertentu. Okey. Nanti saya akan share kes-kes yang real berlaku dalam kita mengendalikan kerja-kerja construction ini. Jadi ini sebab tu atas dasar itu, atas pengalaman-pengalaman yang sebegitu, saya rasa elok saya berkongsi tip 7 langkah untuk melantik arkitek ataupun pelukis plan bagi membina banglo di atas tanah sendiri. Jadi saya ringkaskan tip ini, 7 langkah melantik arkitek bina banglo atas tanah sendiri ini mempunyai 7 langkah. Okey. 7 langkah. Jadi 7 langkah ni penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian supaya bagi mengelakkan kesilapan-kesilapan yang tidak dijangka, yang akhirnya akan merugikan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Apakah langkah-langkah tersebut, tuan-tuan? Yang pertama adalah kita kena semak latar belakang arkitek ataupun pelukis plan yang kita ingin lantik. Jadi sebab mereka ini memainkan peranan utama, kira barisan hadapan bagi mereka bentuk, ataupun kalau katakan tuan-tuan dan perempuan perlukan mereka untuk tujuan submission untuk mendapatkan pinjaman swasta, bank ataupun daripada lembaga perumahan kerajaan, maka syarat kelulusan bangunan itu kenalah melantik arkitek yang berdaftar. Sebab itu menjadi satu syarat wajib. Iaitu langkah pertama, semak latar belakang dan kelayakan mereka. Betul ke mereka ni sama ada arkitek ataupun kadang-kadang broker, ataupun mereka ni sekadar pelukis plan. Sebab pelukis plan tidak ada kelayakan untuk sign drawing untuk submission. Okey, pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengetahui di manakah pejabat arkitek tersebut. Jadi jangan sekadar jumpa kedai mamak Okey, jumpa minum kedai mamak tak ada masalah, tapi pastikan mereka ni ada pejabatnya. Okey, ada pejabatnya di mana. Jadi kalau boleh cari yang berhampiran dengan tempat tinggal kita ataupun dengan tanah di mana kita nak buat submission. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, pihak tuan-tuan dan puan-puan perlu juga membuat sedikit survey dan mengetahui tentang projek-projek yang pernah dibuat oleh arkitek tersebut. Jadi sebab
untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, biasanya apa yang kita tengok dan pengalaman yang kami lalui, kalaulah arkitek itu dia dah biasa dengan kawasan tertentu. Contoh saya bagi di pejabat ataupun majlis daerah Kajang. Jadi tanah tuan-tuan dan puan-puan berada di kawasan pentadbiran Majlis Perbendaharaan Kajang. Jadi saya mencadangkan supaya pergi ke bahagian bangunan di Majlis Perbendaharaan Kajang tersebut untuk meminta contact number melalui jawatan perancang atau jawatan bangunan tersebut. Jadi mereka lebih tahu dan mereka lebih kenal manakah arkitek-arkitek yang dah biasa dengan syarat-syarat dan juga keperluan-keperluan bagi pihak PBT tersebut. Jadi walaupun sebenarnya semua arkitek boleh membuat submission di semua tempat di seluruh Malaysia, tapi berdasarkan pada pengalaman kami, setiap arkitek dia ada kelebihan masing-masing di PBT masing-masing. Ini perkara yang ketiga. Dan langkah yang keempat, tip yang keempat adalah kalau boleh dapatkan juga testimoni daripada klien-klien arkitek tersebut sebelum ni. Jadi mungkin mereka ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsi dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Betul ke arkitek ini bagus, ataupun arkitek ini memang ada masalah. Jadi benda ni kena dapatkan testimoni. Sebab kalau katakan arkitek rasa perkhidmatan dia adalah perkhidmatan yang cemerlang, bagus, tak ada masalah mereka berkongsi dengan kita tentang testimoni daripada klien-klien mereka sendiri. Okey. Dan langkah yang kelima adalah untuk dapatkan dari sudut pendetailan skop kerja. Jadi kita kena faham langkah yang kelima ni, apakah skop-skop kerja ni yang dibuat oleh pihak arkitek ataupun pelukis plan daripada peringkat awal sampai selepas rumah tuan-tuan dan puan-puan siap. Dari sudut sketch detail, sketch drawing untuk banglo atau rumah tuan-tuan, macam mana, apakah dia punya kerja-kerja dia, lepas tu apakah submission yang dia nak buat, berapakah bayaran selepas itu, lepas tu berapakah kali cadangan design yang dibolehkan oleh pihak arkitek. Jadi benda-benda macam tu kita kena tahu skop kerja mereka ini, bagi mengelakkan daripada mungkin terlampau lama kita membuang masa untuk menyelesaikan perbincangan-perbincangan reka bentuk dan konsep oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Selepas itu yang keenam adalah mendapatkan sebuah harga dan terma bayaran daripada arkitek. Syarat yang keenam ni penting supaya kita tahu, maknanya di peringkat awal lagi kita dah tahu dah sama ada bayaran yang akan dikenakan oleh pihak arkitek ataupun pelukis plan ni kepada kita ni tinggi ke rendah ke macam mana. Sebab mereka ada undang-undang dari sudut kadar bayaran profesional oleh pihak arkitek. Kalau tak salah saya adalah 8% daripada kos rumah yang anda ingin bina. Contoh kalau katakan harga rumah tu 8,000, dia kena bayar adalah 8% 8,000. Dan 8,000 tu dibayar secara staggered. Ada progress payment yang dikenakan kepada pihak pelanggan. Ini secara kasar garis panduan. Jadi benda ini kena dapatkan quotation daripada pihak arkitek atau pelukis plan ni dan peringkat awal. Okey. Jadi yang ketujuh dan akhir sekali, selepas anda semua mendapatkan sebuah harga dan setuju dengan terma bayaran
yang dikenakan oleh pihak arkitek, barulah akhir sekali kita kena dapatkan persetujuan pelantikan lah. Jadi bersetuju dengan syarat, bersetuju dengan sekeluarga, bersetuju dengan skop kerja, dan akhir barulah kita akan sign surat persetujuan sebelum memulakan kerja-kerja seperti yang disebutkan dalam skop kerja. Jadi dengan 7 langkah ini insya-Allah dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan bagi melantik arkitek untuk merealisasikan impian tuan-tuan puan-puan. Dan arkitek adalah satu konsultan yang banyak membantu anda daripada peringkat awal hingga akhir pembinaan banglo di atas tanah sendiri. Sekian perkongsian ringkas saya daripada Muhammad Hanafi Hussein daripada Banglo IBS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye.